Apa khabar semua? Dalam video ni kita nak tengok apa fungsi overdrive dekat kereta kita ni sebenarnya. Biasanya button overdrive ni dia duduk dekat gear lever kereta automatik. Dia ada tulis OD. Jadi ada orang dia tak usik langsung button ni, tapi ada juga orang yang kejap dia on, kejap dia off. Jadi apa sebenarnya yang button ni buat dekat kereta kita? Dan paling penting, kalau tersilap tekan, boleh rosak tak kereta kita tu? Jadi pertama sekali, overdrive ni dia merujuk kepada sistem gear kereta kita lah. Gearbox kita ni kalau ikutkan, tugas dia adalah ambil power dari enjin dan adjust torque dengan RPM dari enjin dengan kereta kita supaya sesuai dengan keadaan masa kita tengah drive. Contohnya kalau nak naik bukit yang curam, enjin pun akan detect yang kita nak pakai torque yang banyak ni. Jadi secara automatik, gear kita akan pergi ke gear 1 atau gear 2. Gear yang rendah ni maknanya RPM enjin kita tinggi tapi tayar kita pusing perlahan je. Jadi torque dekat tayar tu akan tinggi dan kereta kita pun bolehlah naik bukit. Jadi apa yang gearbox kita buat sebenarnya dekat gear rendah adalah dia kurangkan putaran enjin tu mengikut gear ratio yang engineer dah set siap-siap untuk kereta tu. Contohnya kalau pada gear 1, gear ratio kereta kita adalah 4. Maknanya setiap 4 kali enjin kita pusing, output shaft yang connect dengan tayar kita tu akan pusing sekali saja. Jadi 4 kali enjin, sekali tayar. Lepas tu bila naik ke gear 2 pula, katakan gear ratio sekarang 3. Maknanya sekarang ni 3 kali enjin pusing, sekali tayar pusing. Dan bila kereta kita dah cukup laju, kita dah tak perlu torque yang banyak lagi. Jadi tayar kita boleh pusing laju. Masa ni kereta kita pun mungkin ada dekat gear 4 dan katakan gear 4 ni gear ratio kita adalah 1. Jadi maknanya sekali enjin pusing, sekali tayar pusing. Dan kalau gear ratio 1 macam ni, kita panggil kereta ni tengah direct drive lah. Dan kalau kita cruising dekat highway contohnya, gear kita akan naik lagi ke gear 5 atau gear 6. Dan gear ratio masa ni pula dah kurang daripada 1. Mungkin 0.8 atau 0.7 bergantung pada kereta. Maknanya sekarang tayar kita pusing lebih laju daripada enjin. Dan inilah yang kita panggil sebagai overdrive. Jadi pada keadaan overdrive ni, biasanya kereta kita dah laju, maknanya macam highway speed lah. Sebab bila tayar ni berpusing lagi laju dari enjin, takkan ada banyak torque dekat tayar tu. Jadi bila kereta dah dekat highway speed, nak maintain laju tu tak perlu lagi torque yang banyak. Tapi kenapa tak maintain dekat direct drive kan? Kenapa nak kena overdrive? Okey, tadi kita cakap yang direct drive ni gear ratio dia 1 kan? Maknanya enjin tu sama laju dengan tayar. Maknanya bila kereta kita makin laju, enjin pun makin laju lah. Jadi cuba anda bayangkan anda bawa dekat highway tapi RPM kereta 4000 ke 5000 RPM. Memang boleh bingit telinga kita sebab bunyi bising. Minyak pun guna banyak kalau RPM tinggi macam ni. Jadi sebab tu engineer buat 1 atau 2 lagi gear overdrive supaya RPM kita taklah tinggi sangat. Dan kereta pun akan jadi lebih senyap, enjin makin smooth dan paling penting dapatlah jimat minyak sikit. Okey, dah jauh pusing ni. Balik kepada button OD dekat gear lever tadi. Kita nak on ke nak off? Apa yang button ni buat? Okey, mode overdrive ni sebenarnya orang guna supaya enjin kita tak rev tinggi sangat. Jadi enjin akan lebih efisien dan jimat minyak. Cuma kurang sporty sikit lah. Sebab kalau korang perasan, kereta-kereta baru sekarang tekan minyak sikit je, gear dah naik. Pendek kata, RPM tu jarang betul lebih dari 2000 kalau kita bawa relax-relax. Dan banyak kereta baru sekarang ni dah tak ada dah pun button overdrive tu. Memang ECU kereta dah tahu kalau kita bawa tak agresif, automatic mode kereta kita akan jadi mode overdrive untuk jimat minyak. Jadi pendek kata, tak ada masalah kalau kita biar je overdrive ni on. Tapi kalau ada masa-masa tertentu kita nak guna banyak torque, kita bolehlah offkan overdrive ni. Nanti ada lampu kuning dekat dashboard, dia tulis OD off. Dan serta-merta korang boleh perasan yang RPM kereta akan naik. Maknanya kereta kita akan shiftkan gear ke bawah supaya kita dapat torque yang kita nak tu. Cuma bila bawa dekat highway, memang saya suggestkan kita onkan lah overdrive tu. Kalau tak, memang pening kepala sebab enjin ni akan bising, RPM dia naik tinggi. Tapi gearbox kereta sekarang ni pun, controller dia sangat bijak. Macam yang saya cakap tadi, button overdrive ni dah tak perlu ada dah. Jadi jangan rasa pelik pula kalau kereta auto korang tak ada button overdrive ni. Lagi-lagi kereta yang memang untuk jimat minyak macam Beza ataupun Azia.
memang cepat gearbox dia shift gear untuk pergi ke gear paling tinggi. Sebab memang settings kereta tu adalah untuk guna minyak sesikit yang mungkin. Dia bukan untuk lenjan. Tapi kalau untuk kereta performance pula, biasanya dia orang tak ada button overdrive ni, tapi dia ada sport mode. Sport mode ni bagi saya dia macam button overdrive yang terbalik. Bila kita on sport mode, gear akan turun sikit dan enjin akan jadi laju. Memang kereta akan rasa macam nak pergi laju tau. Bila tekan throttle pun, gear tu lambat naik supaya enjin tu boleh build RPM yang tinggi. Dan RPM ni kalau boleh kereta tu nak maintain dekat maximum power punya range. Tapi kalau bawa dalam sport mode ni, janganlah kita fikir nak jimat minyak pula kan. Konsep dia simple je. Kalau nak laju, akan guna banyak power dan akan guna banyak minyak. Tak kira macam mana canggih pun enjin tu. Kiranya pendek kata, kalau kereta kita ada button OD ni, biasanya kita biar je dia on supaya enjin kita cepat-cepat naik gear dan jimat minyak. Cuma kalau ada keperluan, kadang-kadang kita nak naik bukit yang tinggi ke, macam dekat Genting tu, bolehlah kalau nak off. Kalau biarkan on pun tak ada masalah sebab gearbox kita dah cukup bijak untuk downshift sendiri bila enjin kita banyak load. Cuba cek dekat gear korang, ada tak button overdrive ni? Kereta saya yang dulu ada, tapi saya tak perasan pun button ni, dia kecil sangat. Jadi memang tak pernah usik. Apa-apa pun, jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah. Dan kalau anda dapat belajar sesuatu dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu kami dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Dan kalau anda berminat, boleh juga join membership Hasbullah Syarah dengan cara tekan butang join dekat bawah. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.